Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Hafizi bin Hamdan, bernombor matrik 201797. Saya merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan laporan pengalaman awal di sekolah PALS di SMK Kulai Besar. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada slide pembentangan. Latar belakang sekolah. Sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar telah ditubuhkan pada tahun 1986 di atas sebidang tanah seluas 25 ekar. Pada peringkat awalnya, SMKKB merupakan sekolah cawangan daripada Sekolah Menengah Sultan Ibrahim Kulai yang terletak kira-kira 4 km dari sekolah ini. Pada permulaannya, sekolah ini hanya terdiri daripada 3 blok bangunan 3 tingkat, sebuah kantin dan juga bengkel. Misi, visi dan cogan kata. Berikut merupakan misi, visi dan juga cogan kata sekolah. Lokasi sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar terletak di Batu 19, Jalan Air Hitam, Taman Kulai Utama, 8100 Kulai Johor. Sekolah ini merupakan antara sekolah awal yang terdapat di Mukim Kulai. Kedudukan SMK Kulai Besar adalah strategik dan mudah untuk dicari kerana terletak bersebelahan dengan jalan utama. Infrastruktur sekolah. Berikut merupakan antara infrastruktur sekolah SMK Kulai Besar, iaitu kantin sekolah, padang sekolah, makmal komputer, perpustakaan, bilik kebal, laman bicara minda, surau dan juga bilik pendidikan khas. Persekitaran sekolah dan bilik darjah. Berikut merupakan persekitaran sekolah dan juga bilik darjah. Pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Kekuatan PDPR. Pengambilan kedatangan murid secara manual, penggunaan slide PowerPoint yang menarik, kawalan kelas yang baik, aktiviti latihan bersama bimbingan guru dan juga guru bijak mengaitkan topik pengajaran dengan isu semasa sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah kelemahan PDPR. Yang pertama ialah kurang pelibatan murid kerana penyertaan murid dalam kelas PDPR adalah kurang. Yang kedua ialah masalah internet murid dan guru. Yang ketiga, murid tidak membuka kamera video berikutan dengan masalah internet. Dan yang keempat, bahan bantu mengajar yang digunakan guru adalah terhad. Penggunaan ABM dan BBM. Berikut merupakan antara alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru. Amalan pedagogi. Terdapat 2 amalan pedagogi yang digunakan oleh guru. Yang pertama ialah pembelajaran berpusatkan guru, di mana guru memberi penerangan secara terperinci berkaitan dengan topik pengajaran. Yang kedua ialah pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran berpusatkan murid ini adalah apabila guru memberi latihan kepada murid dan murid akan membuat latihan itu dengan berbincang, kemudian mereka akan membentangkan hasil kerja mereka. Rancangan pengajaran harian. Guru pembimbing telah mengajar saya membuat RPH berpandukan DSKP. Berikut merupakan RPH Pengajaran Bahasa Melayu kelas 3 dedikasi pada 12 Ogos 2021. Pelaksanaan kebat dalam PDPR. Guru telah menekankan pelaksanaan kebat dalam sesi PDPR dengan bertanya soalan kebat berbentuk aplikasi, analisis, menilai dan juga mencipta. Antara contoh soalan yang ditanyakan oleh guru ialah, sekiranya kadar jenayah di dalam negara semakin meningkat, apakah kesannya terhadap masyarakat dan negara? Selain itu, guru juga menekankan unsur kebat melalui penggunaan peta pemikiran IT. Kesediaan diri sebagai bakal guru. Pengalaman penyertaan kelas PDPR bersama guru pembimbing menjadikan saya lebih bersedia dari segi fizikal dan mental. Saya akan memastikan untuk menguasai segala kemahiran yang perlu sebagai bakal guru. Berdasarkan pengalaman menyertai PDPR, saya dapati bahawa penguasaan ilmu teknologi amat penting pada masa kini. Refleksi terhadap aktiviti co-curriculum.
Bagi aktiviti core kurikulum, saya telah menyertai Kelab Bahasa Melayu. Kelab Bahasa Melayu terdiri daripada 4 orang guru penasihat dan juga 31 orang murid. Ketua guru penasihat kelab ini ialah Cikgu Siti Fatimah. 3 orang guru penasihat yang lain ialah Cikgu Zarina, Cikgu Nurul Idayu dan Cikgu Kamarul. Kelab BM merupakan antara kelab yang aktif di sekolah. Kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan Kelab Bahasa Melayu. Bagi kekuatan Kelab Bahasa Melayu, yang pertama ialah mempunyai guru yang berpengalaman. Yang kedua, mempunyai banyak aktiviti sepanjang tahun. Yang ketiga, mempunyai laman bahasa Melayu khas di sekolah iaitu laman Bicara Minda. Kelemahan Kelab Bahasa Melayu. Yang pertama, kelas core kurikulum dilaksanakan melalui Telegram sahaja. Dan yang kedua, kurang interaksi antara guru dan murid sepanjang kelas berlangsung. Proses pengendalian aktiviti core kurikulum. Terdapat 5 proses. Yang pertama, guru mengambil rekod kehadiran murid. Seterusnya, guru memberi arahan berkaitan aktiviti core kurikulum yang perlu dibuat di dalam kumpulan Telegram yang telah ditubuhkan. Murid perlu mengakses ke laman YouTube bagi melihat video pengajaran berkaitan pantun. Kemudian, murid perlu membuat latihan pantun yang diberikan di dalam video pengajaran. Akhir sekali, murid menghantar hasil kerja mereka di kumpulan Telegram yang telah ditubuhkan. Kepentingan aktiviti core kurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama ialah membantu guru mengasah kemahiran dalam memimpin murid. Yang kedua, menjadikan guru lebih berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Kekuatan dan kelemahan budaya sekolah. Terdapat 3 budaya sekolah yang telah diamalkan oleh SMK Kulai Besar. Bagi budaya yang pertama iaitu budaya memberi salam, senyuman dan sapaan, kekuatannya ialah dapat melahirkan murid serta warga sekolah yang saling menghormati antara satu sama lain. Kelemahannya pula, masih ramai murid yang tidak mengamalkan budaya ini di sekolah. Seterusnya ialah budaya sukan. Kekuatan budaya ini ialah dapat melahirkan murid yang sihat dan seimbang dari segi akademik dan core kurikulum. Namun begitu, kelemahannya pula, murid yang terlalu fokus kepada sukan akan ketinggalan dari segi akademik. Akhir sekali ialah budaya membaca. SMKKB menggalakkan amalan membaca yang seterusnya membantu murid menambah perbendaharaan kata. Namun begitu, kelemahan budaya ini ialah murid hanya membaca kerana terpaksa dan bukan kerana minat. Seterusnya ialah kekuatan dan kelemahan budaya kerja. Terdapat 3 budaya kerja yang diamalkan oleh SMK Kulai Besar. Yang pertama ialah budaya kerjasama dalam melaksanakan tugas. Bagi budaya ini, kelebihannya ialah melancarkan semua program sekolah yang dirancang. Kekurangannya pula, masih wujud jurang pergaulan antara guru lelaki dan guru perempuan. Yang kedua, budaya mementingkan pengajaran yang berkualiti. Kekuatan budaya inilah memastikan murid tidak ketinggalan pelajaran. Namun begitu, kelemahannya, terdapat segelintir guru yang mengajar tidak mengikut silibus pelajaran. Akhir sekali ialah budaya mengamalkan sikap dan peribadi mulia. Kekuatan budaya ini ialah melahirkan guru yang berwibawa. Namun begitu, kekurangannya, guru yang terlalu baik dan sopan kadang-kalanya kurang dihormati oleh murid. Cadangan penambahbaikan dan justifikasi budaya ini perlu diteruskan. Terdapat beberapa budaya sekolah dan budaya kerja yang perlu ditambah baik namun harus diteruskan. Bagi budaya sekolah ialah budaya sukan. Guru perlu mengurus semula masa bagi latihan sukan. Namun begitu, budaya ini perlu dikekalkan kerana ianya penting bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik dan kurikulum. Bagi budaya kerja pula, budaya yang perlu ditambah baik ialah budaya kerjasama dalam tugasan. Guru hendaklah membuang perasaan malu dalam melakukan kerja secara berpasukan. Sikap profesionalisme dalam melaksanakan tanggungjawab adalah penting.
Budaya ini juga perlu diteruskan kerana kerjasama yang baik antara guru melancarkan program-program sekolah. Rumusan. Cadangan penambahbaikan. Kursus pengalaman awal di sekolah merupakan satu kursus yang sangat bagus sebagai persediaan awal kepada pelajar untuk menjadi seorang guru. Namun begitu, pada pendapat saya, kursus ini akan menjadi lebih baik sekiranya dipanjangkan lagi tempoh pelaksanaannya agar pelajar dapat menimba lebih banyak ilmu dan kemahiran sebagai bakal guru. Rumusan. Saya berasa sangat bersyukur kerana diberi peluang melaksanakan kursus PALS sebagai pendedahan awal kepada bakal guru. Melalui pengalaman selama 10 hari melaksanakan PALS di SMKKB, banyak bekalan ilmu dan pengalaman yang telah saya perolehi. PALS menjadikan saya lebih bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai bakal guru pada masa akan datang. Cadangan program sulam. Yang pertama ialah program kongsi rezeki. Yang kedua, program menyantuni warga emas. Bagi program kongsi rezeki, ianya adalah rentetan daripada pembelajaran subjek ekonomi rumah tangga di sekolah yang menekankan ataupun yang mengajar asas masakan. Melalui ilmu masakan yang dipelajari murid dapat berkongsi dengan komuniti setempat dan mengadakan program masakan kemudian berkongsikan hasil masakan tersebut dengan mereka yang memerlukan. Yang kedua, program menyantuni warga emas. Program ini boleh dilaksanakan adalah kesan daripada pembelajaran melalui pembelajaran subjek civic dan pendidikan moral. Murid boleh menerapkan apa yang telah dipelajari dalam subjek civic dan pendidikan moral dengan membantu warga emas menguruskan rumah mereka. Dalam kesempatan ini, sebelum saya mengakhirkan pembentangan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Kulai Besar kerana menerima saya dengan hati terbuka semasa melaksanakan PALS sepanjang 10 hari. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru pembimbing saya iaitu Cikgu Zarina binti Juki kerana membimbing saya dengan baik sepanjang proses PALS berlangsung. Sekian saja pembentangan laporan pengalaman awal di sekolah saya. Sekian, terima kasih.